Hai, Assalamualaikum. So, hari ini sangat special kerana kita dah sampai di episod yang kedua dalam segmen Apa Dah Jadi. So, pada segmen kali ini, saya akan membawakan satu guest tetamu yang sangat istimewa, sangat special kerana dia dah survive dan meningkat demi bulan ke bulan. Anda for sure akan dapat input ilmu yang baru pada malam ni. Jom kita tengok siapakah orang yang akan bersama saya di segmen Apa Dah Jadi. So, siapa orang dia? Tak lain tak bukan insan hebat, Master Stokis Norizan. Ini dia dah bersama saya pada malam ni. Alright. Okay, so first of all, terima kasih Master Stokis Norizan kerana bersama kita dalam segmen Apa Dah Jadi. Alright. Hai, saya Izan, so Master Stokis Bliss. So terima kasih kepada bos kerana menjemput saya sebagai tetamu untuk hari ini. Okey. Dalam segmen pada kali ini kita akan mengorek rahsia bagaimana apa yang Master Stokis Izan dah buat selama bersama dengan Bliss. Okey. So, kita panggil encik ke tuan ke apa ni? Oh, panggil Izan okey kot. Okey. So, Encik Izan. So, first of all, okay, terima kasih kerana bersama kita dalam segmen kali ini. Okay. So, mungkin boleh share sikit, serba sedikit tentang diri Encik Izan. Okey, saya sebenarnya bukanlah seorang yang pakar dalam bidang wangian ni. Sebenarnya saya pengalaman lama saya dulu dalam bidang MLM, multi level marketing dengan satu company di Malaysia lah. So pengalaman saya lama kat situ. So saya sebenarnya dapat invitation daripada bos untuk menjadi master stokis. So permulaannya nak try je nak jadi stokis ke agent kan. Sebabkan bos nampak saya ni ada pengalaman, terus di-invite menjadi master stokis. Itulah kisahnya. Okey, so mungkin penonton kita nak tahu juga macam mana MS Izan ni pada peringkat awal tak pernah dalam sistem agent mendevelop tim dalam sistem agent ni. Oh, dia permulaan tu saya rasa agak tough juga sebab sistem agent ni dia berlainan dengan sistem multi level. Okey, yang pertamanya saya nak ambil faham tu tentang sistem agent ni mengambil masa lebih kurang dalam 3 bulan tu macam mana sistem agent, dan kat situ saya banyak follow up dengan tim HQ terutamanya bagaimana nak faham tentang sistem agent ni. Okay, so mungkin Encik Izan boleh cerita sikit, okay, pada momen pertama lah, momen hari pertama memulakan sistem agent ni macam mana? Cuba kongsikan. Pada masa kita mula tu, sistem agent di Bliss ni tak ada sebarang sistem yang secara online. So semuanya manual. So order manual, kita nak check jumlah sale, kita maintain manual. So masa tu agak kalang kabut sebab dulu saya di syarikat lama semuanya secara digital boleh check. So tapi yang bestnya setiap masa ada peningkatan yang berlaku dalam pihak HQ sendiri yang membuatnya. So saya rasa macam nak belajar tu tak susah mana pun, memang senang sangat nak adopt dengan kefahaman nak berniaga sistem agent ni. Okay, so Encik Izan, kepada orang yang sedang menonton video ni, okay, mungkin dia orang nak tahu jugalah, susah sangat ke buat sistem agent ni? Sebenarnya kalau pendapat saya lah peribadi, sistem agent ni seriously simple dan senang sangat faham. Sebab apa? Sistem agent ni dia very simple. Yang paling pentingnya kita tahu berapa barang yang kita ambil, harganya, dan kita tahu berapa harga untuk agent, untuk stokis, dan kita sendiri kita tahu sebagai master stokis berapa profit kita. So saya rasa tak susah sangat, senang sangat nak faham sistem agent di Malaysia ni. Okay, so Encik Izan, dalam bisnes for sure akan ada turun, betul, ada naik. So selama lebih kurang setahun bersama Bliss ni, macam mana performance Encik Izan? Jadi saya rasa ni personally saya di Bliss sebagai master stokis, pertama saya niat nak pecahkan rekod saya. So rekod saya setiap bulan ada peningkatan, itu yang paling bestnya. Okay, yang terbaru ni pun saya memecahkan rekod saya bulan lepas. So itu tanda baik bagi saya sebagai master stokis. Saya mesti kena ada M yang besar. Itu yang saya sedang buatlah sekarang ni. Cuba share sikit apa yang berlaku dalam tim lah. So kisah-kisah kejayaan dalam tim, cuba kongsikan. Jadi kisah tim ni banyak ada beberapa kisah yang paling best, yang paling best. Yang paling best sekali saya jumpa stokis saya yang perform sekarang ni, dia number 1. Saya tak kenal dengan beliau. So masa tu saya baru set up Facebook, okey. Saya buat free marketing, okey, kat situ Yang paling bestnya, okey, saya blast Messenger, personal PM dan apa, saya dapat satu orang dan dia mula-mula ingat saya ni scam.
Sebab apa? Facebook saya masa tu pun baru saya buat, friend pun tak ramai. So dia macam percaya tak percaya je. Betul ke ni? Sebab masa tu Bliss pun brand pun tak kenal. So dia rasa macam nak bermodal untuk, masa tu saya offer dia untuk jadi stokis terus. Nak bermodal 2,500 ni, dia rasa macam 2,500 ni, ini kalau aku bagi duit ni, saya silap hilang. Tapi kat situ ternyata dia sendiri mengakui dia silap pandangan terhadap kita. So pada peringkat awal tu pada peringkat awal. Dan yang bestnya selama setahun saya tak pernah jumpa dengan dia. Tak pernah jumpa. Kita berniaga banyak melalui online, banyak melalui calling, melalui telefon, kita buat video call kan. Tapi kat situ trusted dia semakin hari semakin meningkat. Dan saya rasa di beberapa bulan lepas kita ada buat gathering di Shah Alam. Itulah kali pertama dia jumpa saya face to face. Dan dia rasa sampai sekarang ni begitu bangga duduk dalam kumpulan saya, itu Bliss Warrior lah. Okay, so Encik Izan, mungkin Encik Izan boleh kongsikan juga dengan penonton ni. Okay. Dalam apa yang Encik Izan nampak lah dengan Bliss ni, nampak apa sebenarnya? Oh, seriously, di Bliss ni saya nampak jalannya begitu jelas. Sebab apa tau? Sebab Bliss ni memang kerja gila. Dia setahun sampai yang terbaru nak ada Wisma dah. Betul? Maknanya kita dah ada Wisma dah. Itu yang paling penting sekali kita tengok. Company sangat-sangat kukuh perjalanan dia. Dan sistem agent ni, kenapa kita yakin dengan company Bliss? Sebab semua transaksi adalah cash. Tak ada buat bayaran, tak ada ambil barang. So company kita cash flow memang bagus. Bermakna kita boleh expand banyak benda lah yang baru dalam sistem perniagaan kita kan. Itu saya rasa bangga. Dan saya nampak jelas Bliss ni boleh pergi lagi jauh dari masa ke semasa. Okay, so Encik Izan, so tadi kita bercakap soal Bliss lah. Kali ni kita bercakap luar daripada Bliss. Apa yang mungkin orang tak tahu, mungkin tim sendiri pun tak tahu, Encik Izan ada sesuatu yang Encik Izan tak pernah kongsi pun dengan orang. Apa yang orang mungkin tak tahu tentang Encik Izan? Okey, sebenarnya kalau yang tak tahu ni eksklusif. Ya, hari ni eksklusif. Yang orang tak tahu. Nak kisah apa tu? Ya, mungkin orang tak tahu Encik Izan sebenarnya macam ni, bukan macam tu. Jadi kalau personally saya ni sebenarnya watak saya sebenarnya seorang yang pemalu. Pemalu. Tapi sebenarnya zaman dah berubah. Kalau dulu saya kalau nak berhadapan dengan kamera terutamanya memang seriously takut, risau. Tapi bila di Bliss ni kita tahu penjenamaan personal tu penting. That's why saya rasa orang ingat saya ni memang kalau di kalangan master stokis ingat saya ni wah pandai cakap, peramah. Tapi sebenarnya saya tak macam tu. Saya rasa macam di Bliss ni dia membentuk karakter. Sebab apa? Ada persaingan sihat di antara kalangan master stokis sendiri. So orang tak tahu Cik Izan ni sebenarnya pemalu. Ya betul. Lebih kurang macam tu lah. Betul ke pemalu ni? Betul ke pemalu ni? Pemalu. Sebab kalau orang yang kenal saya ni kalau tak ada isu saya memang tak banyak cakap sebenarnya. Tapi itulah karakter saya. Okay Cik Izan. So selain daripada topik bisnes juga, okay. Namakan satu penyanyi daripada dulu sampai sekarang ni memang Cik Izan memang suka sangat. Satu je. Tak nak banyak. Tak kira dalam negara ke luar negara ke, satu. Saya paling minat sekali Jamal Abdillah. Jamal Abdillah. Saya kalau kat rumah tu tak ada buat apa kan, saya buka YouTube, saya akan dengar lagu-lagu series Jamal Abdillah daripada dulu sampai sekarang ni. Saya sendiri pun tak tahu ni. Kau minat Jamal Abdillah? Ya, saya minat. Sebab itu saya tengok itu hari Bliss bos ada bergambar kan dengan Jamal Abdillah tu. Saya rasa macam wish, ini kalau projek jadi ni aku mesti akan jumpa Jamal Abdillah sendirilah. So Encik Izan, boleh namakan kepada kita tak orang-orang idola Encik Izan? Tiga idola dalam hidup ni, tiga. Tiga orang idola. Kita mulakan dengan yang nombor 3. Okey, Nombor 3. Idola saya nombor 3 tak ada, bukan memang bos sendiri lah. Aduh. Nombor 3 lah. Sorry bos, saya selalu di ranking nombor 3. Okey, nombor 3 okey. Saya nombor 3 Betul. Okey, nombor 2. Nombor 2 tak lain tak bukan parents saya sendiri lah. Kedua ibu bapa saya. Kedua ibu bapa yang nombor 2 lah. Idola Ya betul. Yang nombor 1. Yang nombor 1 tak lain tak bukan, mestilah tak lain tak bukan Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Itu 3 idola. Betul. Okay, Cik Izan. So mungkin kat luar sana orang sedang tengok Bliss ni kan. Orang rasa betul ke kan? Boleh pergi jauh ke? Sistem agent ni ada future ke? Apa komen? Sebab kalau nak tengok dekat Malaysia ni, sistem agent dia tengah grow dengan cantik. Sebab kita tengok ramai founder-founder menjadi jutawan, agent, usahawan. Sistem agent ni banyak sangat meningkat. So pengaruh sistem agent kat Malaysia ni saya boleh cakap lah, dia adalah pengaruh perniagaan nombor 1 kat Malaysia sekarang ni. Itu yang saya nampak. So Cik Izan, so apa yang Cik Izan lihat diri Cik Izan, kita ambil 3 tahun akan datang?
So, saya untuk 3 tahun akan datang, impian tu banyak, memang besar. Saya nak kalau boleh untuk akan datang ni, ini saya punya misi saya untuk mencapai jualan juta lah. So, itu yang saya rasa kalau juta, saya rasa tim saya pun akan rasa bangga. Okay, dia orang pun ada pendapatan yang besar, kukuh. Dan for sure kita berniaga, kita nak apa yang orang lain dapat rasa, kemewahan, kita juga dapat rasa. Itu dia. Okay, Encik Izan. So kali ni just kita nak share lagi lah, eksklusif. Okay, kalau kata orang nampak Encik Izan ni, nampak macam dah sukses lah. Orang nampak macam dah jadi. So for sure saya yakin Encik Izan dah went through hidup yang orang cakap susah. Boleh share sikit tak? Rasa macam kesusahan macam mana yang Encik Izan dah lalu dalam hidup? Okay, seriously, saya, background keluarga saya, keluarga yang susah. So, saya ada satu misi yang cukup besar dalam keluarga. Okay, saya sebenarnya sangat berinspirasi sangat menjadi seorang anak, seorang adik-beradik yang sukses. Okay, jadi sebab apa? Sebab di kalangan keluarga kami, bukan keluarga yang senang. So, saya rasa tak ada jalan lain selain daripada perniagaan. Kalau bekerja, saya bukanlah satu orang yang mempunyai pelajaran yang tinggi. So, saya rasa saya tak mampu untuk dapat kerja yang bagus. Dan saya rasa yang paling penting sekali yang saya nak capaikan, okay, adalah silaturahim bersama dengan seluruh keluarga saya. Kalau boleh nak bawa mereka semua pergi umrah bersama-sama, yang saya sepenuhnya taja mereka. Okay, itu satu impian yang cukup besar bagi saya. Okay, dan saya sendiri, ibu bapa saya sampai sekarang ni belum lagi mendapat tempat tinggal yang sempurna. Okay, rumah pun rumah kampung. Okay, saya rasa itu adalah momen yang penting bagi saya untuk merubah kehidupan mereka ke arah yang lebih selesa, lebih mewah, ya. Sementara mereka masih ada. Itu big why saya yang paling besar dalam keluarga saya. So daripada dulu sampai sekarang orang nampak, orang nampak Encik Izan ni berusaha kan. Kenapa dulu dah involve pengalaman lama ni lama kan. Kenapa sanggup switch ke Bliss? Sebab saya rasa dalam kehidupan ni, apa yang kita sangkakan tu, kita sebenarnya tak boleh sangka. Macam ni, apa yang disangka kita tak boleh nak agak macam mana kan? Betul. Sebab apa? Sebab dulu saya dengan peniaga lama bersama dengan leader saya rasa itu adalah career saya sehingga nyawa. Tapi itu tak berlaku. Sebab apa pun kita buat, akhirnya kita nak result. So dengan saya punya komitmen yang begitu besar, dan saya punya keluarga yang besar, anak pun saya dah beristeri ya. Saya dah beristeri, okey. Beristeri 2. Okey. Boleh cakap Off record kalau tak kita potong, tak apa. Okey, teruskan. Anak pun ada 7 orang. So saya rasa anak-anak sedang membesar, banyak kos yang diperlukan. Kita duduk di Lembah Kelang ni, belanja agak tinggi. So semuanya perlukan duit. So kalau saya tak buat perniagaan Bliss ni di umur saya dah masuk 4 series ni, saya rasa saya akan ketinggalan. So saya sangat-sangat minta tolong bos sebagai selaku CEO Bliss ni, guide saya lah. Jangan jemput lah. InsyaAllah. Boleh bos? InsyaAllah. Kita mesti bantu punya. Okay. So mungkin ada satu lagi point yang kita nak Encik Izan kongsikan juga. Bisnes ni kadang-kadang ada orang rasa macam aku tak sesuai lah buat bisnes. Bisnes ni susah lah. Bisnes ni takut je. Kang tak ini macam mana? Betul. Kenapa Encik Izan memilih untuk berbisnes juga? Berbisnes bersama Bliss dalam sistem ejen. Kenapa? Saya sebenarnya tak pernah bekerja. Saya dulu pernah lah ada bos punya adik. Bos punya adik buat satu company. Company kecil je, perfume juga. Untuk menjadi staff, tapi saya rasa itu bukan jiwa saya. Saya rasa merasa bekerja lah. Rasa itulah kerja saya rasa yang paling lama lah saya kerja. Saya tak pernah kerja, saya suka kerja sendiri. Dan seriously, dengan Bliss ni saya nampak perniagaan Bliss ni tak susah mana pun. So saya rasa macam the right business yang saya nak pilih, inilah dia Bliss. Okay Encik Izan, kita dah sampai di masa hujung episod kita kali ni. Okay, berikan nasihat yang paling padu kepada penonton. Nasihat yang paling padu. Okey, untuk you all semua yang kadang-kadang bila di zaman yang tidak stable ekonomi ni nak mencari-cari peluang menambah pendapatan, saya sangat sarankan, okey, let's go, kita join dengan Bliss. Sebab Bliss mempunyai satu misi yang cukup besar, dan kita nak memenuhi pasaran Malaysia ni, kita pun tak cukup lagi tim kita. So, saya saran kepada anda semua, let's join us sebagai usahawan Bliss. Ni ikhlas ke tak ikhlas? Ikhlas lah. Ini macam promo. Tak, betul. Memang sebenarnya itulah.
kalau kita tak buat perniagaan zaman sekarang ni, kita agak tough. Ramai orang kena berhenti kerja, okey. Ramai orang dipotong gaji. So nak apa? Kita nak berniaga. So berniaga yang masa fleksibel, yang paling bestnya kita boleh buat perniagaan di mana-mana saja. Tak perlu komitmen buka kedai pagi sampai petang macam orang kalau berniaga gerai kan. Bukan tak bagus. Tapi kena berniaga daripada pagi sampai petang, komitmen petang sampai malam. So masa agak penat. Okey. Jadi berniaga sistem ejen ni kita boleh fleksibelkan kat mana kita berada, kita boleh berniaga. Itu yang bestnya. Okey guys. So kita dah habis episod kita yang kedua dalam segmen Apa Dah Jadi. So korang for sure akan dapat ilmu. Okey. MS Izan kita dah kongsikan ilmu pada kali ni dengan cepat, padat dan lengkap. So rugi kalau tak ambil ilmu yang beliau dah sampaikan. So guys, jumpa lagi di episod yang ketiga pada masa yang akan datang. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe link YouTube kami. Okey, jumpa anda di episod seterusnya dalam segmen Apa Dah Jadi. Thank you. Okay, bye.